Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Okey, insyaAllah ini pada malam ini kita akan kongsikan secara bersama tentang faham agama ataupun the concept of the religion. Okey, jadi kenapa kat sini bahasa Inggeris tu saya letak the religion sebab the ni kalau siapa yang belajar bahasa Inggeris dia merujuk kepada definitif. Maksudnya definitif, maksudnya definite. Maksudnya yang itu. Macam je lah kalau kita kata man. Man tu umum. Tapi bila kita sebut the man, maksudnya orang itu. Jadi yang kita nak bincang ni bukan yang faham agama sebarang agama, tak. Tetapi konsep agama yang itu. Jadi agama yang nak dibincangkan ni agama apa? Iaitu agama Islam yang kita anuti selama ini. Okey. Okey, sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya percayalah dan saya haraplah masing-masing dah baca apa yang PDF dan adalah bahan bacaan yang akan kita berikan. Dan kalau apakah saudara-saudari ingat PDF yang pertama tu saya ada kongsikan slide itu nota peribadi saya lah yang mana merupakan rumusan kepada pandangan alam. Jadi kenapa benda ni penting? Sebab pandangan alam dia satu benda yang dalam kepala kita. Dan kalau benda tu rosak, maka apa benda yang kita lihat di luar ni pun akan rosak. Itu sebab kadang-kadang kita dapat melihat bagaimana macam kita ambil contoh kes pelarian orang India. Kenapa dalam isu pelarian orang India ada orang melihat mereka ni macam datang tempat orang buat sembah je. Ada setengah orang pula melihat mereka ni sebagai orang teraniaya. Ada setengah pula melihat mereka ni sebagai apa orang kata macam pendatang asing dan sebagainya. Tapi sedangkan itu that's just a particular person. Dan the way kita menjustifikasi satu perkara itu tak dapat tidak bertitik tolak daripada apa yang dalam kepala kita. Dan kenapa benda ni apakah sangat penting sebab andainya cara kita melihat sesuatu itu benar, maka apa orang kata jelah proses tu akan benar lah. Macam orang kata suasana tu akan harmoni. Cara kita faham tu sebab apabila fahaman kita betul, dia secara tindakan kita betul. Dan apabila tindakan kita itu betul, menepati dengan kebenaran yang sebenarnya, maka secara tak langsung keharmonian itu akan berlaku. Jenayah tak akan ada porak-peranda macam yang kita sedang alami, tak ada. Dan kadang-kadang salah satu faktor yang keporak-perandaan yang sedang berlaku kat dunia ni macam perang dunia dan sebagainya berlaku sebab apa? Tak dapat tidak bertolak kepada macam mana kita melihat sesuatu perkara itu. Dan itu saya tunjuk kat sini lah. Masalah yang jadi sekarang ni isu dia bukan apa yang di luar kita. Apa yang di luar kita itulah ia. Itu tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita sebagai manusia yang Allah kurniakan akal melihat sesuatu perkara yang di luar kita. Sebab macam yelah air. Air is air. Tetapi bagi orang yang beriman dia akan melihat air ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu is ibu. Tetapi bagi seorang anak yang baik yang mempunyai pandangan alam sebagai orang yang ada mempunyai sarwa pandang sebagai anak yang baik, dia akan apa orang kata ini ibu, dia akan melihat perempuan itu ibu saya yang mana saya kena hormat. Dan itu satu benda yang sangat penting. Dan begitu juga dengan isu agama. Agama Islam, agama Islam. Tetapi kenapa ada orang yang masih tak faham dengan agama Islam? Sebab cara kita berfikir tu.
agama Islam takkan ada masalah pun. Yang ada masalah adalah Muslim tu sendiri. Dan masalah tu kenapa? Sebab cara kita melihat agama itu sendiri. Dan tu sebab saya bagi analogi mudah adalah macam cermin mata lah. Kalau cermin mata ni saya tak cuci lap sebulan, maka nescaya benda yang saya kat luar ni saya akan dapat berabuk je. Padahal tak berabuk pun. Tapi sebab ni, benda ni berabuk. Begitu juga dengan pandangan alam. Kadang-kadang benda tu betul. Tapi sebab cara kita berfikir tu tak betul, maka benda yang betul tu kita sangkakan tak betul. Dan benda ni tak mudah lah untuk dibentuk. Walau bagaimanapun, mesti dibentuk dengan cara yang betul. Dan apa orang kata, dia adalah proses-proses je, teknik-teknik je dan garis haluan yang ditetapkan. Tapi fokus apa tu orang kata, fokus utama kita nak sekarang ni kita nak bincang pada agama dahulu. Okey, ini ini satu macam gambaran ringkas lah. Apa orang kata, nampak tak? Ism tu, kalau kita selalu dengar kan zaman sekarang ni ada macam pluralisme lah, liberalisme lah, sekularisme, feminisme lah. Isma ini, bukan isma tu, bukan isma gerakan tu. Ism tu kan. Ism tu ni, ideologi ni. Dan kenapa benda tu boleh muncul? Sebab ni lah, daripada ni. Cara kita melihat satu perkara. Benda yang kat luar, Khalik ni Tuhan lah, makhluk. Benda yang kat luar kita ni tak ada masalah. Itulah seadanya. Tetapi macam mana kita melihat. Tapi malam ni yang kita nak bincang adalah yang kat luar ni, kita nak bincang agama tu apa. Okey, antara persoalan lah sebelum kita pergi lebih lanjut. Mengapa? Persoalan ni saya utarakan sebab yelah, kadang-kadang orang tertanya, kenapa nak bincangkan benda ni? Macam konsep agama, macam agama Islam, nak bincang apa lagi? Macam nak bincang apa lagi? Kita kan dah sedia Muslim. Bincang benda lain lah. Bincanglah pasal alam sekitar ke, bincanglah pasal ekologi ke, bincanglah pasal ekonomi ke, bincanglah pasal penyakit mental ke, bincanglah pasal itu inilah, macam-macam lagi. Dan tambahan pula, saya rasa dalam semua orang Melayu kan. Dan kita pun dah sedia sinonim dah. Melayu is to Muslim. Jadi apa masalah dia? Macam kenapa nak bincang macam ni? Dan ini satu masalah yang besar jugalah kerana apabila persoalan macam ni timbul, itu memberi satu gambaran ketidakprihatinan kita terhadap benda yang wajib kita ketahui. Sebab dalam dunia ni Islam memberi garis panduan, ada fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain ni maksudnya yang setiap orang kena tahu. Fardu kifayah ni memadailah sekelompok sahaja yang beramal, yang tahu dan sebagainya. Jadi faham agama ni bukan fardu kifayah, tetapi memakai agama ni fardu ain. Apa artinya kita menjadi student Uniza tetapi tak tahu pun Uniza tu kat mana? Bila tanya, kamu student Uniza kat mana? Uniza kat Pahang. Nonsense apa ni? Begitu juga kita sebagai seorang Muslim. Apa artinya menjadi seorang Muslim tetapi agama kamu pun kamu tak faham. Yang kamu anuti tu kamu tak faham. Itu bukan cara dia. Dan untuk faham agama tu, saya akan kongsikan nantilah. Cuma sebagai satu renungan bersama, saya nak macam apa kata, bagi overview cabaran-cabaran yang sedang kita hadapi. Sebab apa? Sebab yalah, tujuan saya tunjuk benda ni supaya sedikit sebanyak kita semua boleh supaya kita secara bersama dapat melihat bagaimana benda ni sebenarnya memberi apa orang kata, sedang berkecamuk di dunia ini.
kita di negara Islam, kita di negara Muslim, tak apalah mungkin boleh kata macam alah Malaysia okey lagi, paling-paling pun ada macam Siti Kasim, paling-paling pun ada macam LGBT, kumpulan minoriti je. Tetapi kena ingat, setiap benda yang songsang tu lazimnya bermula dengan kelompok yang kecil. Begitu juga kebenaran. Islam pun dahulu bermula dengan kelompok yang kecil. Tetapi dengan konsisten dan sebagainya, tetapi dengan usaha dakwah yang konsisten, maka berkembang dia besar. Dan benda itu tak mustahil juga kepada kebatilan-kebatilan. Dan di sini antara overview lah. Kalau kita tengok kat sini, yang ada gambar tu kan. Itu salah satu, apa orang kata, kempen lah. Kempen pluralisme agama. Dan kalau tengok dekat bucu tu, yang gambar pokok ada banyak agama. Kalau tengok simbol-simbol tu, itu semua simbol-simbol agama. Ada Kristiannya, ada Sing, ada Yin Yang. Yin Yang ni Tao, ajaran Tao, ada Hindu, ada dan macam-macam lagi lah. Islam pun ada, bulan tu, Israel pun ada, Jewish pun ada, Yahudi. Dan kalau kita tengok, okey dia pokok tetapi ada akar kan, akar yang sama. Dan ini masalah. Sebab apa? Sebab pada masa kini ada pihak-pihak, bukan pada masa kini, sebenarnya benda dah lama berlaku, tetapi zaman sekarang ni kita boleh kata makin dahsyat lah. Yang mana usaha untuk menyamaratakan agama itu sedang berlaku. Dia ada dua konsep. Satu, menyamaratakan agama. Yang kedua adalah cuba menyatukan agama. Itu dalam konteks pluralisme. Yang mana dia lah macam dia akan kata macam okey Islam, Islam dia sembah Tuhan, nama dia Allah. Kristian dia sembah Tuhan, nama dia Jesus. Tetapi hakikatnya okeylah itu Tuhan yang kita faham, tetapi ada satu lagi macam satu level kefahaman Tuhan tu yang mana kita pun tak akan faham. Jadi agama kita sama je. Cumanya cara pemakaian kita berbeza, cara ibadah kita berbeza. Dan ini masalah. Islam bukan begitu. Dan kenapa? Tu kena faham agama Islam tu. Dan kena ingat, sekularisme, pluralisme, liberalisme, masing-masing isma-isma, masing-masing ism-ism ni ada penggerak-penggerak, ada orang kata macam intelektual yang Muslim representatif. Maksudnya macam apa orang kata sekularisme. Ada je orang Muslim yang sekular. Yes, to be true. Yang pluralisme. There is ramai intellectual. Dia bukan macam kita ni, bukan budak-budak, bukan kita level-level diploma degree, tak. Kadang-kadang tu level-level profesor gila-gila ni, orang kata kitab ni ngapal. Tetapi disebabkan pandangan alam yang keliru, dia seorang yang pluralistik, yang berfahaman pluralisme agama. Begitu dengan liberalisme agama. Kalau kita tengok Malaysia ni mungkin tak sangat lah. Malaysia ni yang pokok liberal ni pada saya masih lagi yang bodoh-bodoh lah. Tapi kalau tengok dalam konteks di barat dan juga di beberapa negara yang lain, puak-puak liberalisme dalam kerangka agama ni, Masya Allah, memang cerdik. Dan tanpa kepahaman yang utuh, tanpa ilmu yang utuh daripada kita, kita akan kalah dengan kaedah penghujahan mereka. Okey, itu yang kiri dan kanan tu, itu pluralisme agama. Lepas tu kalau tengok notice, intolerance will not be tolerated. Ini adalah salah satu bentuk kita panggil apa slogan. Salah satu bentuk slogan yang lazimnya dilontarkan oleh puak-puak liberal. Sebab liberal ni dalam arti kata lain bebas. Jadi mereka melihat macam, yelah macam okey. Kalau saya tanya kalian lah kan, okey. Perempuan menutup aurat tuntutan menutup aurat bagi seorang wanita mandatori ke tak mandatori?
Ya, boleh tak siapa macam respon sikit ke? Okey lah, mungkin ada orang tak familiar perkataan mandatory. Maksudnya isu menutup aurat dalam kalangan wanita ni boleh bincang ke tak boleh bincang? Ha. Ha. Cepat. Tak ada yang nak ni ke? Komen ke? Apa dah lambat sangat? Okey ha. Jadi macam kita sebagai seorang Muslim, kita akan kata isu menutup aurat ni benda tak boleh bincang. Maksud tak boleh bincang tu maksudnya semua perempuan kena menutup aurat. Itu mandatory. Maksud mandatory macam kemestian. Tak ada macam boleh je tak pakai. Itu bahasa mandatory ni sebenarnya bahasa lawyer, bahasa undang-undang. Kalau bahasa agama ni kita wajib lah. Benda tak boleh bincang. Begitu juga dengan makan babi. Benda tak boleh bincang. Tak boleh makan babi. Haram. Selama-lamanya haram. Dalam secara umum. Tapi kalau tengah darurat. Darurat tu cerita lain. Dan banyak perkara lah. Banyak perkara. Jadi orang yang liberal dia akan kata apa ke, sikap kamu ni tak bertoleransi. Sebab apa? Sebab tak boleh buat bincang. Muslim nak minum arak, macam orang Islam nak minum arak. Kamu kata tak boleh, macam guys, apa ke, toleransi lah sikit. Toleransi. Dan hati-hati dengan perkataan toleransi. Dan benda ni senang berlaku. Na'udzubillah min zalik. Itu liberalisme. Dan yang tengah tu, kalau siapa belajar matematik, itu orang panggil subset. Apa ke, set dan subset. Okey, kalau tengok kat tengah tu, tengah tu abaikanlah kalau boleh tengok yang 3 tepi tu. Kalau kita tengok apa ke yang M tu agnostic, yang S tu atheism, P tu pula religious. Okey, religious ni religious ni merujuk kepada beragama. Dan bila kata beragama ni semua agama lah, maksudnya macam-macam agama lah, Hindunya, Buddha, Islam dan sebagainya. Yang kedua adalah atheist dan yang ketiga agnostic. Agnostic ni dia atas pagar. Orang agnostic ni dia macam dia satu sikap yang mana dia tak, kita panggil apa kalau orang yang mungkin pengajian Islam dia akan familiar lah, mengisbatkan. Dia tak meyakini sesuatu itu sama ada salah ataupun benar. Sebab dalam kaedah logik, kalau benda tu benar, maka dia confirm tak salah. Kalau benda tu salah, maka dia tak akan sesekali benar. Tapi orang agnostik ni dia atas pagar. Entah benar tak, entah tak benar, macam entah ya tak, entah tak pun tak. Orang agnostik ni atas pagar. Kalau nak faham lagi, korang kena ni lah. Research lagi lah. Kena banyak baca lagi lah. Cuma saya nak bagi tahu kat sini yang mana, cuma point saya nak kabur kat sini adalah dalam konteks masa ni, na'udzubillah min zalik, golongan etis, agama salah ni dah satu hal. Lepas tu ada pula puak-puak kepala tatau ni yang tak beragama langsung, yang menafikan keberadaan Tuhan tu. Etis ni dia lagi spesifik, kita kata tak percaya kewujudan Tuhan lah. Na'udzubillah min zalik. Puak-puak kepala tatau ni ada sebahagian pihak, kita panggil kajian statistik lah, membuat kajian statistik. Dan dalam beberapa tahun akan datang, saya tak ingat tahun 2000 berapa dah, etis ni akan jadi suatu agama baru. Masuk agama baru ni maksudnya macam populasi dia ramai gila dan nisbah dia barangkali sangat tinggi lah, kita kata mempunyai signifikan yang tinggi. Nisbah dia 50-50. Maksudnya 50 orang etis kat dunia,
50 orang beragama, bukan Muslim. 50 orang etis kat dunia, 50 orang beragama kat dunia. Jadi orang kata nisbah dia satu-satu. Dan kena ingat bila kata beragama ni bukan tentu agama betul. Jadi kalau kita pecahkan lagi, okey yang beragama ni pula, yang Islamnya statistiknya nisbah berapa pula. Dan bila kita nisbahkan dengan etis ni, Allahu Akbar. Lagi ramai. Dan jelah kalau kita baca hadis akhir zaman pun apa tu, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Kan agama Islam ni akan kembali asing. Allahu Akbar. Okey, ini antara sebagai latar belakang masalah lah yang sedang melanda. Nak bagi orang takut sikit. Ni saya sajalah ambil gambar ni. Facts don't matter. Ini memang kalau korang tengok reality show barat pun, kadang-kadang Malaysia pun gitu juga. Dia perasan tak? Zaman sekarang ni dia macam seolah-olah fakta tu tak penting lah. Yang penting persembahan. Macam saya ambil contoh paling mudah, debat. Contoh masa dahulu ada satu pertandingan debat. Allahu Akbar. Saya tak ingat tajuk dia apa. Ada satu tajuk tu, itu peringkat SDP. Yang tu saya tak ingat. Tetapi di Uniza, ada seorang kenalan saya yang pernah tanya, Mio, nak minta pandangan lah, apa dia? Ni ada pertandingan debat ni, okey. Boleh tak nak minta macam bagi point? Saya pun tanya lah, okey, tajuk dia apa? Konflik macam orang kata, jelah tema tajuk dia apa, dan bila ada tajuk tu maksudnya ada pembangkang kerajaan lah. Tajuk dia saya ingat lagi dan saya rasa macam nak hempuk dengan kuali juga, ada juga. Pena lebih tajam dari mata pedang. Pena al-qalam lebih tajam daripada mata pedang. Dan saya terus terang saya kata direct kepada dia, sahabat, benda ni tak boleh nak diperdebatkan sebab dah sah-sah pen tu lagi tajam, pen tu lagi berkuasa daripada mata pedang. Jadi jelah dia apa ke budak tu tak bersalah lah. Yang bermasalah sekarang ni pihak yang menganjurkan debat tu lah. Cuma nak katanya sekarang ni orang kata orang melihat orang melihat kebenaran tu satu benda yang atas dasar persembahan, bukan atas dasar fakta. Na'udzubillah min zalik. Dan itu tengok macam yang poster saya tunjuk ni. Facts don't matter. I'm sorry Jenny. Your answer was correct, but Kevi shouted this incorrect answer over yours. So he gets the point. Dan lepas tu nanti cuba ingatkan saya, ada satu video tu yang sangat menarik. Dia tentang seorang cikgu yang kena buang kerja sebab dia kata anak murid dia salah, 2 tambah 2 jadi 4. Anak murid dia kata 2 tambah 2 jadi 22 dah silap. Lepas tu cikgu kata salah. Maka 2 tambah 2 tu 4. Lepas tu cikgu tu sampai kena buang sekolah nak ceritanya. Lepas tu tak nak dapat gaji gaji, orang kata dia dah kena pecat ni kan, dah dapat macam gaji penutup kan. Jadi yang guru besar tu kabur lah, okey, berdasarkan kiraan sekian, pulangan gaji awak adalah sekian. Lepas tu cikgu dia pun kata, salah cikgu, kiraannya sekian. Dia macam upgrade lagi lah. Lepas tu video tu habis. Nanti ingatkan saya share video tu. Itu salah satu macam satu video kritik sosial lah, yang mana cikgu tak boleh salahkan murid. Murid betul saja. Dan stress. Okey. Dan ini yang tadi dalam konteks yang apa orang kata yang mendasar. Cuba ni yang lebih orang kata dia punya anak beranak. Nampak tak?
Di belah barat sana, kritikan terhadap agama ni dah berlaku dengan sangat dahsyat. Di Malaysia ni, kat Malaysia ni kira nak pinak lagi lah, sebab dalam konteks Malaysia yang ada pun kita boleh kata macam kritik hadis, macam hadis do'if dia mauduk kan, dia macam orang kata yelah macam kritikan yang simple-simple. Tapi di barat, Nauzubillah min zalik, tengok salah satu buku yang tulis ada PhD tu, When Religion is a Religion. Dan modernisme, post-truth. Zaman sekarang ni orang panggil macam zaman sebelum ni orang panggil zaman moden. Sekarang ni ada sebahagian pihak melihat zaman sekarang ni zaman post-truth. Sebab ledakan teknologi ni, apa ke Google, apa semua ni, pasca kebenaran. Dan salah satu apa orang kata slogan pasca kebenaran adalah tak ada kebenaran mutlak. Lepas tu ada juga satu kefahaman ni yang kita panggil reconstructionism. Reconstructionism ni salah satunya macam puak-puak liberal lah. Sebab apa? Sebabnya dia nak cuba mengstrukturkan semula kefahaman yang sedia ada. Saya ambil contoh yang mudah, kahwin empat. Okey, ulama dahulu dah settle lah dalam ayat Quran tu yang pasal kahwin empat tu maksud dia apa ke, saya tak ingat susunan dia macam mana, tapi kahwinlah satu, apa ke dua ataupun tiga ataupun empat. Kalau tak mampu kahwin seorang. Tetapi orang yang liberal yang cuba nak reconstruct ni balik, dia cuba takwil semula, dia cuba tafsir semula, dia cuba itu kita panggil dia. Okey, sekarang ni orang kata kerangka dia adalah kahwin empat tu maksimum. Okey, jadi dia distract benda tu, distract tu runtuh. Dia runtuhkan sistem tu. Lepas tu dia construct balik, dia ataupun kita kata reconstruct balik dengan kefahaman ayat Quran tu memberi maksud 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi maksimum 10. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 3, 8. Minta maaf, maksimum 12. Dan satu lagi sekadar renungan bersama, masalah yang kita alami zaman sekarang ni dia sangat menggusalkan kerana terdapat sebilangan masalah yang Nabi dahulu tak pernah alami. Contoh yang saya boleh kata adalah sekularisme. Kalau berdasarkan yang diajar kepada saya dan berdasarkan pembacaan saya sendirilah, kefahaman saya, renungan saya, memang faham sekularisme ni dan pluralisme pun tak ada. Maksudnya tak pernah ada. Macam zaman Fir'aun dengan Musa kan. Fir'aun dia ngaku dia Tuhan, tapi dia tak cuba pun nak menyamakan agama, fahaman dia dengan fahaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Ibrahim AS, time dia berkonfrontasi dengan Raja Namrud. Raja Namrud pun dia bukan nak cuba menyamakan agama tak, tapi dia menolak, dia mengingkari agama ajaran Islam yang Nabi Ibrahim bawa. Tetapi zaman kita ni macam-macam benda pelik berlaku. Dengan transgender je, lesbian dengan gay zaman Nabi Lut. Tapi secara peribadi saya tak pernah dengar lagi transgender, pertukaran jantina zaman Nabi dahulu. Jadi saya teringatlah sahabat saya pernah kata, Mio, kita ni berada di satu zaman yang mana masalah penyakit-penyakit umat terdahulu dia ada kat zaman sekarang, lepas tu dia ada lagi penyakit-penyakit lain. Dan yang lebih mencabar, Nabi pun kita dah tak ada. Memanglah kita ada Nabi Muhammad SAW, tapi the individual tak ada. Tapi kita still kena bersyukur lah, sekurang-kurangnya kita ada ulama
Itu sebab al-ulama warasatul anbiya. Dan apakah kita kena, dan satu lagi saya nak clarify, agama Islam lah takkan sesekali terancam. Sebab Allah dah janji lah. Tetapi yang boleh terancam adalah ni. Yang saya kata tadi tu. Cara kita faham agama tu, kefahaman tu boleh terancam. Dan bagaimana untuk kita macam mana kita nak jaga benda tu? Tak dapat tidak dengan membina benteng lah. Membina benteng kefahaman. China, the Great Wall of China. Kenapa dulu China pegang, dijarahkan lah. Sebab ada benteng pertahanan dia, the Great Wall of China. Jadi benteng tu kan ada. Dan benteng tu ilmu lah. Ilmu yang benar. Gitu. Okay. Okey, oleh itu nama kursus kita ni pun KPDM. Jadi kalau dari segi saya ni lah, saya assume antum semua ni bakal. Dan sebenarnya kena jadilah sebenarnya. Bakal sama ada menjadi seorang aktivis ataupun seorang penggerak, ahli gerakan, ataupun juga paling-paling seorang pendakwah. Okey, jadi pertama sekali sebagai renungan awal. Sebagai seorang ahli gerakan ataupun pendakwah, kita kena ingat time kita nak bergerak tu, apa sebenarnya kita bawa. Macam kat sini yang ada yang ahli PKPM. Bila kalian kata okey, aku pelajar Islam Malaysia, aku pelajar Islam Malaysia, apa yang kau akan bawa sebenarnya tu? Kami bawa Islam, contohlah kita kata yang kita bawa ajaran Islam lah, kita nak sebar ajaran Islam di seantero alam, bermula dengan Malaysia. Tapi persoalannya, betul ke yang kamu bawa? Persoalannya, kamu betul-betul faham ke dengan apa yang kamu bawa tu? Iaitu agama yang kamu kata adalah Islam ni. Betul-betul faham ke? Dan sebagai seorang pendakwah, yang macam dai milenial apa semua, bila dia ucap ni pap, dia betul-betul faham tak apa yang dia sampaikan tu. Dan itu satu, apa yang dibawa dan apa yang kita cuba sampaikan. Di samping itu, ke mana kita nak pergi ni? Itu pun penting. Kadang-kadang kesilapan kita kadang-kadang kita tahu apa kita bawa, tapi kita tak tahu ala tuju. Dan benda tu bermasalah. Macam seorang driver bas, dia tahu A to Z pasal bas dia. Rosak dia boleh repair. Tapi dia tak tahu daripada mana ke mana bas tu kena bawa. Maka apa guna? Lebih baik tak payah bawa. Bawa bazir minyak je. Apa ada tuju dia? Dan sebagai seorang pendakwah, bila dia berdakwah, apa sebenarnya tujuan kamu cakap benda tu? Ataupun okeylah kalau kita kata pendakwah mungkin yang bercakap, ataupun kita kata keyboard warrior yang berdakwah melalui media sosial. Bila kamu post ni, apa tujuan akhir kamu? Apa sebenarnya? Dan bila kita dah tahu apa yang kita nak bawa, tujuan dia kat mana, bagaimana tu pula. Jadi malam ni yang kita nak bincang ni bukan 4 ke bawah tu, 2 yang pertama je. Nak bincang apakah? Maksudnya kita nak bincang agama tu apa? Tu je. Sebab benda tu basic. Sebab kadang-kadang kalau kita tahu cara nak bawa tetapi benda tu salah, dia akan memudaratkan. Dan benda tu akan berlakulah dengan macam mana fenomena di Malaysia ni tak berapa lagi, tapi anggota-anggota kecil tu dah ada. Tapi kalau kalian semua nak tengok yang serius punya, korang tengoklah yang video-video mereka. Sekarang ni FB banyak dah. Korang tengoklah bagaimana aktivis-aktivis LGBT ni buat kerja.
Gila Syekh. Memang saya boleh kata PKPM pusat bukanlah. Serius tu saya. Berstrukturnya, cara dia orang, mekanisme dia orang, semangat dia orang tu. Nauzubillah min zalik. Tetapi semangat yang tidak atas jalan kebenaran umpama obor yang membakar, bukan obor yang menerangkan. Jadi tu ilmu tu penting. Jadi kat sini kita nak bincang apakah je. Okay. Penting tau. Maksudnya yelah, kalau macam pada saya punya prinsip lah. Kalau korang tak jelas apa yang korang nak bawa, jangan buat kerja gila. Sebab kita takut jadi macam ni lah, orang kata jadi kambing hitam lah. Ada orang beg ni tolong bawa je. Kita pun dengan tak ambil inisiatif nak tahu apakah yang aku bawa tu, kita pun bawa. Cara nak bawa apakah, okey ni arahan saya. Ini. Okey, dah kerja selesai, tutup rupa-rupanya aku bawa selama ni adalah beg dadah. Perjalanan dah okey dah. Cara gaya penyampaian tu dah okey dah. Tetapi benda yang aku bawa selama ni, beg dadah. Nauzubillah min zalik. Jadi apakah tu yang penting? Apakah tu asas? Tetapi kita jangan stop. Tapi malam ni nak bincang apakah je lah. Apakah itu agama? Gitu. Okey. Dan saya sebenarnya tak berhajat untuk bincang panjang tentang apakah faham agama pada malam ni sebab masa yang sangat terbatas. Guru saya sendirilah. Kalau kalian dah baca PDF yang, kalau ingat PDF kan saya bagi 5 bacaan kan. Jadi kalau siapa yang ingat bacaan kedua kan tentang faham agama dan masuk faham agama dan erti keberhutangan. Itu saya ikut kursus. Ada kursus saya ikut. Untuk belajar tentang satu kitab ni lah tentang faham agama. Ada salah seorang ahli fikir kita lah. Bukanlah saya nak katanya saya belajar dengan dia, ambil kursus tu 14 minggu. Paling kurang 14 pertemuan tak silap. Paling kurang. Sorry. Aja dah paling kurang 14 pertemuan. Paling kurang 14 pertemuan. Dan setiap pertemuan tu tak pernah kurang 1 jam. Tapi saya dapat detail lah. Dan detail saya tu pun masih lagi ada benda yang boleh diterokai lagi. Jadi dengan masa yang sangat terbatas ni, saya kena terus terang lah. Saya tak boleh cerita secara detail kepada kalian tentang ni. Cuma saya akan bagi key point supaya kalian tahu apa garis panduan ataupun kita kena foundation dalam memahami agama kita. Jadi kalau tengok kat sini, okey, garis panduan dalam memahami agama Islam. Pertama sekali kita kena ingat bila bicara tentang apa orang kata Islam lah kan, Islam. Asas itu wahyu. Kena ingat tu. Kalau kita nak bincang satu perkara, okey, nak bincang ni menggunakan kacamata apa? Okey, kacamata Islam. Okey, kacamata Islam ni wahyu. Okey, itu yang paling basic. Dan bila kata wahyu tu apa? Wahyu tu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kenapa hadis Nabi? Sebab dia lah kan ayat Quran. Wa ma yantiqul anil hawa. Nabi itu tak akan cakap kawan nafsu. Dan hadis ni ada kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum. Tapi Al-Quran adalah paling tinggi. Okey, itu pertama. Kacamata kita adalah Al-Quran dan hadis. Dan jangan sesekali kita mengabaikan apatah lagi memperkecilkan sarjana-sarjana kita ataupun ulama-ulama kita. Sebab apa? Sebab kalau diberi analogi, dan saya rasa ramai dah pernah tengok gambar-gambar Al-Quran dengan hadis ni umpama air terjun. Air terjun.
sorry, sorry, minta maaf. Umpama air dalam perigi, air dalam telaga. Jadi ulama ni lah yang kerja dia cedok air dalam telaga tu bagi ke kita. Sebab apa? Sebab tak semua orang ada kemampuan nak cedok air dalam telaga. Jadi jangan sesekali kita mengabaikan sumbangan sarjana-sarjana kita, intelektual-intelektual kita, ulama-ulama kita dalam nak memahami Islam tu, benda-benda yang kacamata ni lah. Sebab kalau semata-mata bergantung kepada Al-Quran dan hadis, itu satu sikap. Sorry lah, macam kita dengan Nabi 1400. Jauh sangat tu. Jadi tak dapat tidak dengan keberadaan ulama tu lah, lineage tu ada. Lineage kepahaman yang benar tu ada. Jadi benda tu kena perhatian. Dan bila bicara tentang agama Islam, wahyu itu satu lah. Dan yang kedua adalah semantik bahasa Arab. Ini salah satu teknik juga, bukan semata-mata untuk faham agama Islam, bahkan nak memahami konsep-konsep yang lain. Sebab apa? Apa tadi? Kelebihan Islam ni adalah pada bahasanya. Sebab bila sebut tentang bahasa Islam yang kita kena akui lah, bahasa Arab. Jangan nak nilah dengki sangat, sebab kita kena akui bahasa Arab ni memang bahasa yang istimewa, yang sampai dijadikan bahasa untuk wahyu. Ya, macam Al-Quranul Karim bahasa Arab. Nabi SAW lafaz dia pun bahasa Arab. Dan kenapa bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa Melayu ke Afrika ke Rusia ke? Sebab memang bahasa Arab tu ada kekuatan dia. Dan salah satu kekuatan ni adalah semantik. Semantik ni bahasa Inggeris ni kita panggil the field of meaning. Kalau sini siapa yang ada ambil TESOL ataupun linguistik ke, dia mesti tahulah, ataupun yang ambil bahasa ke, the field of meaning. Kalau bahasa Arab orang panggil ilmu jalal lah. Ataupun bahasa Melayu kita akan panggil medan makna. Jadi medan makna ni maksudnya apa? Maksudnya macam, contohlah kita ambil mudah. Okey lah, contoh macam ni kan. Okey, tengah ni kita letak insan. Okey, bila disebut insan ni, apa lagi perkataan yang ada kena-mengena dengan insan? Antaranya adalah manusia. Selain itu, hamba Allah lah. Selain itu, khalifah. Selain itu, pemakmur muka bumi dan lain-lain. Dan begitu juga dengan apa orang kata, perkataan-perkataan lain lah, macam takwa bila sebut, ataupun kita kata kiram, kemuliaan. Bila sebut kiram, apa yang ada kena-mengena dengan kiram, kemuliaan? Salah satunya adalah takwa. Sebabnya, sebab apa? Sebab ialah apabila semakin tinggi takwa, semakin tinggi kemuliaan. Jadi dan cara untuk kita tahu tentang semantik bahasa Arab ni adalah bila kita tengok rujukan-rujukan muktabar, contohnya yang dua ni lah, Kamus Takrif Rifat ataupun Operational Definition Dictionary. Satu lagi Lexicon Dictionary. Lexicon Dictionary ni dia macam kamu besar lah, dia berjilid-jilid. Dan saya harap jangan takut lah. Maksud saya, benda ni pada saya lah, semua orang kena tahu. Bukan tahu detail, tapi macam tahu je ni lah, macam tahu je lah, macam tahu. Tanpa mengira kamu latar belakang apa. Sebab Islam ni untuk semua. Tahu agama Islam ni bukan untuk budak pengajian Islam. Islam ni semua orang kena tahu. Kita diploma apa, degree apa, itu kamu macam bahasa kasarnya hampa punya pasal lah.
Dan UPU isi minta account, dapat account lah. Dan UPU minta isi kewangan, dapatlah kewangan. Ataupun isi lain, tapi UPU keluar degree account, degree antropologi, degree ni. Itu belajar ilmu tu. Benda tu fardu kifayah. Walau bagaimanapun benda-benda macam agama Islam, beberapa konsep asasi ni suatu benda yang setiap orang kena tahu. Jadi pentinglah ya adik-adik sekalian. Ni gambar tu saya saja kongsi je lah. Yang gambar tu The Holy Quran, terjemahan Abdullah Yusuf Ali. Yang sebelah itu Mu'jam Ta'rifat. Itu salah satu salah satu contoh kamus yang bersifat apa kata operational, apa kita panggil, definisi operational yang macam apa orang tu, definisi yang spesifik. Contohnya macam solat dari segi bahasa adalah doa sebenarnya, doa. Tapi solat dalam definisi operational merujuk kepada perbuatan yang bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Jadi okey. Okey, bila kita kata macam okey, sekarang ni Islam tu agama yang benar. Tapi okey, kalau orang kata agama tu Islam tu benar, tapi kenapa ada orang yang tak faham juga? Macam ada je orang salah faham, ada je liberal yang ada je Muslim liberal, ada je Muslim sekular, ada je Muslim pluralis dan sebagainya. Kenapa ya? Kenapa? Itu satu. Dan kenapa kadang-kadang setengah orang salah faham dengan agama Islam itu sendiri. Jadi secara rumusannya adalah ini. Yang pertama adalah pengalaman barat dengan agama ataupun ajaran Kristian. Yang ni saya tak ada cerita banyak sebab kalau nak cerita pasal pengalaman barat dengan agama ni paling kurang 2 jam. Cuma nak bagi kalian nampak je lah dia punya perasa tu. Pengalaman barat dengan agama dia orang. Sebab apa? Sebab pengalaman orang barat, bila sebut barat ni bukan Amerika semata-mata, Eropah sekali lah. Pengalaman barat dengan pengalaman agama Kristian di barat ni, thank you Evan, zaman gelap. Daesh tak sama macam mana pengalaman kita umat Islam dengan agama Islam. Lain. Zaman orang barat Eropah semua ni dengan agama tu satu benda yang orang kata menggelapkan lagi. Sebenarnya agama ni mencerahkan lagi. Tetapi disebabkan Kristian tu dah memang sebab dia pun ajaran Kristian tu pun dah pala tak tahu. Jadi dia menggelapkan lagi masyarakat. Dia menindas masyarakat. Dan itu macam masyarakat itu sebab orang barat pun okey, kita kena fight. Bila fight, berlaku Renaissance. Dan bila berlaku Renaissance, itu sebab orang barat melihat agama ni macam satu benda yang kita kena fight. Sebab benda tu menindas. Dia memerangkap minda kita. Dia membantu kita dan sebagainya. Islam sebaliknya. Islam lain. Tengok sendiri lah macam mana sejarah Nabi kita, para sahabat dan juga khilafah yang 4 tu, Ar-Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan juga Bani Utsmaniyah. Lain, cerita lain. Tapi itulah masalah dia kadang-kadang orientalis dan sebagainya. Dia cuba nak menyamakan pengalaman dia orang dengan pengalaman kita. Itu yang kalau nak bagi selekeh lah orang barat ni. Dan satu lagi dan di samping pengalaman barat tu sendiri, yang kedua adalah masalah dalaman dan luaran kaum muslimin. Masalah dalaman kita apa? Itulah pertama, kita keliru ilmu. Kita bukan tak ada ilmu, tetapi kita keliru.
kita ada maklumat banyak tapi keliru macam tak ada kita susun. Dia beza macam dia bukannya kosong. dia ada benda tu tapi tak tersusun. Tu kita keliru. Lepas tu malas belajar, bodoh sombong dan sebagainya. Ini masalah kita lah orang kata. Dan juga masalah luar lah. Kita dapat lihat bagaimana dalam sejarah dunia kerajaan Islam ni banyak orang tak bukanlah macam banyak orang dengki. Macam tanah Melayu sendirilah. Memanglah setengah orang kata kita kena jajah sebab hasil bumi. Tapi hasil bumi tu orang kata alasan kedua. Dia akan ada alasan pertama dia juga. Alasan pertama tu ialah nak sebarkan agama, ajaran dia orang. Dan yang seterusnya kenapa ada salah faham tu juga sebab tadi dah pandangan alam tu rosak. Islam tu tak ada masalah tetapi cara pandang kita tu tak betul. Jadi masalah. Itu sebab saya ingat saya Habib yang apa ke lawan Conor McGregor tu. Ke siapa tapi ramai orang ungkap kan. We don't have the problem is not with Islam. The problem is with the Muslim. Masalah kita bukan dengan agama Islam. Masalah macam orang masalah sekarang ni bukan agama, bukan agama Islam. Tapi masalah sekarang ni umat Islam tu sendiri. Allahu Akbar. Okey. Jadi bila bicara tentang agama Islam, saya pun tak nak main masih banyak dah. Dan masa pun dah mencemburi kita. Okey, saya rumuskan kepada dua je. Sebenarnya ada banyak lagi ciri-ciri lain tapi ni ciri yang paling basic. Yang pertama adalah agama Islam itu sudah sedia sempurna sejak zaman Nabi SAW. Waktu Nabi Muhammad ada masih berkembang. Tetapi sampai satu masa ayat ni waktu Haji Wida. Waktu tu settle. Tak ada orang kata perkembangan dah. Golongan modernis ataupun plural ataupun liberalis, kenapa tadi yang ada nak cuba konstruk balik hukum hakam kan? Sebab mereka melihat agama ni berkembang, maksudnya agama ni berubah. Dan kenapa berubah? Sebab dia lah zaman Nabi dulu tak lengkap lagi, macam ada tak cukup lagi lah, ada kurang lebih. Jadi kita yang 1000 tahun lepas akan datang ni kita kena kacak-kacak balik tukar sport rim ni. Dan no, itu bukan. Dan jelas dan itu tadi dekat metodologi wahyu ni main peranan. Quran kata apa? Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Dan kalau siapa-siapa yang cuba baca tentang ataupun menelusuri tentang perbandingan agama, ilmu perbandingan agama, Islam ataupun kita Al-Quran lah ataupun agama kita lah satu-satunya orang kata yang apa orang kata yang diiktiraf. Maksudnya kalau kita tengok Bible, Kristian tak ada pun. Nama Kristian tu bukan pengikut Nabi Isa yang bagi nama tu. Yang bagi nama Kristian tu adalah apa orang kata pemerintah waktu tu. Pemerintah yang menindas Hawariyun tu. Maksudnya nama Kristian tu, yang bagi nama Kristian tu musuh kepada penganut agama Kristian tu sendiri. Waktu tu lah. Dia cerita lama. Tetapi berbeza dengan kita umat Islam. Kalau orang kata kenapa nama agama kamu Islam? Dah itu yang Tuhan bagi. Maksudnya itu nama yang Allah bagi. Dan tu kelebihan kita. Nama agama tu di samping konsep nama agama Islam tu sendiri benda yang Tuhan macam sahkan, afirmatif.
Dan tengok dia, Islam satu-satu agama yang diiktiraf dan diredai. Dan nama tu ada. Inna dina indallah Islam. Dan yang kedua apa? Yang kedua ni nak kabarnya agama yang lain ni bukan nak katanya lagi rendah, bahkan tertolak. Dan kena ingat ni, bila kata agama lain bukan lagi rendah, tertolak. Bila tertolak ni maksudnya tak ada dalam gelanggang pun, out of the league. Dia bukan ada dalam ranking Islam yang pertama, Buddha yang kedua ni, yang ketiga ni, yang keempat. No. Kita kata agama one and only Islam. Settle. Tak ada macam ranking satu, ranking dua. Bukan macam tu. That's not the way. Dan kenapa? Ni lah ayat Quran. Wa may yabtaghi ghairal Islam bidina fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Jadi benda ni simple je. Tapi kita kena beriman. Kita kena kerah. Allah. Okey, jadi sebagai penutup, di sini saya nak pesan kepada adik-adik semua, untuk diri saya jugalah. Bila kita nak faham satu benda tu, belajar sampai faham. Dan bila kita belajar benda satu perkara sampai faham tu, pastikan dengan ahli bidang. Kalau nak belajar IT, jangan jumpa saya. Tanyalah Irfan, tanyalah Syamil, degree IT. Ini tak, nak belajar IT, lepas tu tanya budak Usuluddin. Memang jadi pala tatau lah. Tanya dengan ahli bidang. Lepas tu, pastikan sebelum kita nak bertindak, kita faham dulu apa yang kita nak bawa dan tindakan apa yang kita nak buat tu sebenarnya sebelum kita bertindak. Sebab dalam suasana sekarang ni, kita dituntut agar tak tahu diam. Tak faham, jangan buat apa-apa. Lebih baik kita diam. Sebab apa? Sebab hujung tu saya huraikanlah. Ahli gerakan atau aktivis atau pendakwah yang berjuang, bergerak tetapi keliru dengan faham agama ataupun keliru dengan faham benda-benda yang basic ni, dia hanya akan membinasakan, dia akan menyusahkan. Dia umpama sampah yang bergerak. Sampah ni ada dua. Satu sampah yang tak bergerak, satu lagi sampah yang orang kata boleh bergerak lah. Jadi sampah yang tak bergerak ni, orang kata dia macam orang jahil lah, orang yang keliru. Tapi dia diam, dia macam buat kerja dia je. Jadi kita jangan dalam keadaan diri kita yang macam sampah, kita bergerak. Sebab benda tu akan mengotorkan keadaan. Jadi macam mana nak ubah diri kita upgrade daripada sampah ni tak sampah. Itu yang belajar lah. Belajar sampai faham. Dan saya percaya dalam ni dan belajar ni bukan, jangan limitkan universiti. Yang dah habis belajar pun, belajar mana-mana boleh. Sekarang ni kelas online banyak sangat. Pilihan di tangan anda. Jadi wallahualam bisawab. Saya mohon maaf sebab termakan waktu lebih 10 minit. Jadi saya harap masing-masing dapat manfaat. Jadi wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.